Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min al-mustaghfirin waj'alna min ahli jannatil na'im. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam pengurusi surau ini, seluruh ajaran kuasa sahabat saya, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, tetamu Allah Subhanahu wa taala malam 15 Ramadan. Pertama dan selamanya kita merapatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi Allah Taala pilih kita untuk terus kekal dan tidak diakundi keluar daripada madrasah ataupun akademi Ramadan. Pertama yang kita kena ingat selalu dalam bulan Ramadan ini adalah kerana jasa yang tidak terhingga yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW telah berjaya mengangkat martabat kita akan beberapa darjat kerana kemuliaan Ramadan yang ada padanya. Maka sabit daripada itu, hendaklah kita berada dalam akademi Ramadan ini dengan rasa syukur dan puji nikmat itu kepada Allah. Kemudian hendaklah dikhususiahkan rasa bersyukur kita itu kepada pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini kita tidak menikmati akan kelebihan Ramadan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, malam ini malam ke-15 Ramadan. Sudahkah kita bermuhasabah? Dalam Ramadan diletakkan muhasabah ini sebagai satu kunci kejayaan bagi orang yang mengerjakan Ramadan. Sebab itu Nabi bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, ia ini yang menghidupkan Ramadannya dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh muhasabah, yakni penghayatan. Dia memperkenangkan akan dosa-dosa yang dia lakukannya, dia memperingat akan kesilapan-kesilapan hidupnya. Di dalam bulan Ramadan ini dia cuba mengupgrade diri dia, membebaskan diri dia daripada dosa-dosa yang membelenggu hidupnya. Maka orang ini, kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu, baginya diampunkan dosanya setahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hari Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba Allah yang menerima siksaan daripada Allah Ta'ala, yang mana padanya diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah batu daripada bara api neraka Allah, sehingga menggelegaklah otak yang ada di kepalanya. Lalu dia menyangka dialah yang menerima azab yang sangat hebat, yang pedih di sisi Allah Ta'ala. Padahal kata Rasulullah, dialah orang yang menerima seringan-ringan azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah orang yang menerima azab yang dikatakan oleh Rasulullah ini, seringan-ringan azabnya hanya diletakkan dua biji batu api neraka di bawah tapak kakinya, menggelegak otaknya di kepalanya, dan orang ini menyangka dialah yang paling hebat, dahsyatnya aku kena azab, Allahu Akbar. Padahal kata Rasulullah, dialah paling ringan azabnya. Kalaulah kita nak nisbahkan, ringannya azab ini sabit kerana dosa-dosa kecil, kita katalah sabit daripada dosa kecil. Ini dia dalam akademi Ramadan, madrasah Ramadan ini, Nabi beritahu, kamu kalau mendirikan Ramadan, kamu kalau menghidupkan Ramadan dengan iman. Apa makna iman? Iman di sini apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diberitahu oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya. Dan kita
tidak meragu-ragui khususiyah akan kelebihan dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu orang yang tidak memahami, tidak mengambil berat soal kehebatan Ramadan ini, maka dia akan terlepas akan beberapa kelebihan-kelebihan yang nak diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Sebagai contoh, tidak pasal-pasal dalam bulan Ramadan kita ini yang mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Bagaimana kata Rasulullah SAW, siapa kita yang nak mendapat selawat daripada Allah dan Rasulullah? Semayang malas, kita pun masih bergelumbang dengan perkara-perkara syubhat. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan darjat itu kita dapat. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mutasakhirin, atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Allahu Akbar. Tidakkah sahur itu ada dalam bulan Ramadan? Sebab itu perlakuan dalam bulan Ramadan ini sebenarnya mengangkat darjat kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min al-ju' wal 'atash." Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang lain yang dicintai oleh Allah, iaitulah dengan berlapar dan dahaga. 14 jam kita berlapar dalam Syahrul Mubarak, dalam bulan Mubarak ini. Kita berlapar dalam bulan Mubarak ini, kita telah berjaya mendekatkan diri dan mengangkat diri kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam masa yang sama, bila mana diangkat sebagai kekasih Allah, maka Allah Taala dia suka nak dengar permintaan kita. Sebab itu Allah Taala kata dalam Quran, ayat yang kaitan dalam Ramadan, Allah Taala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni tentang aku. Siapa yang bertanya? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa tanya kepada Rasulullah, bagaimana kami dengan Allah? Allah Taala kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni fa inni qarib. Beritahu kepada mereka, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Bila Allah Taala menyatakan kita dia dekat dengan kita, Allah Taala kata apa? Uji da'watad da'i idza da'an. Aku nak memperkenankan akan doa-doa permintaan mereka. Tidakkah kita orang yang beruntung berada dalam Syahrul Mubarak? Tetapi keberuntungan ini tidak akan dapat kalau kita tidak kerjakan dengan ilmu dan kefahaman dan wahtisaban penghayatan sebagaimana para sahabat ridwanullah ta'ala anhum ajma'in melaksanakan Ramadan. Sebab itu kadang-kadang dalam bulan Ramadan kalau kita tidak bermuhasabah, kita akan terlepas beberapa peluang. Iaitulah peluang diampunkan dosa setahun yang lepas. Sebagai contoh, ada di kalangan kita kadang-kadang bila dalam bulan Ramadan, subhanallah, dia solat tarawih bagus. Tetapi bila kadang-kadang ada majlis ilmu yang memberhentikan kita sebentar seketika, mereka lari. Dan mereka pulang dan konon-kononnya mereka nak solat sendiri di rumah dan witir di rumah. Ketahuilah perbuatan ini langsung tidak sunnah dan langsung merugikan dirinya, kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang solat bersama imam, yakni bermula dengan isyaknya sehinggalah selesai witir, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Bayangkan 30 Ramadan, 30 malam kita solat berjamaah ma'al imam hatta yansarifu, sehingga selesai kita dapat pahala orang qiyamul lail. Kita semua malas nak qiyamul lail, tuan-tuan. Kita tu termasuk saya. Mungkin sekarang tuan-tuan rajin sikitlah sebab ada Euro 2000 Kalau tidak memang ma'assalamah wa ila liqa. Kalau bangun pun kencing saja, lepas tu sambung balik tidur. Maka bulan Ramadan, bila Allah Ta'ala nak beri kehebatan itu kepada kita, peluang nak dekatkan kita dengan Allah, tiba-tiba kita cuba lari daripada peluang ini. Ini rugi. Dan sesungguhnya kerana mengapa jadi begini, kita gagal memahami akan kelebihan Ramadan. Bulan Ramadan adanya puasa. Para sahabat bila sebut pasal puasa, bukan saja puasa Ramadan, apabila berkaitan dengan puasa, para sahabat sangat memahami akan kelebihan puasa itu. Kerana
dalam satu hadis kudusi Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah qala Allah Ta'ala azza wa jalla, kullu amalin ibadu adam lahu kaffara illa saum wa saumu li wa ana ajzi bi, atau kama qala Rasulullah wa sadaqa Allahul azim. Yang bermaksud setiap amalan anak Adam itu baginya kafarah. Baik kita solat, baik kita sedekah, baik kita haji, ini semua akan menjadi kafarah bagi kita. Sebab itu satu hari Rasulullah SAW bila bertanya para sahabat, wahai sahabat sekalian, siapakah orang yang muflis? Kata sahabat, orang yang muflis itu yang tak ada dirham, tak ada dinar. Maka kata Rasulullah, orang yang muflis itu ialah orang yang datang bertemu dengan Allah pada yaumul akhirah, dengan datang membawa pahala yang banyak, pahala solatnya, pahala sedekahnya, pahala haji, umrah, hadza wa kadza ila akhir hadis. Dalam masa yang sama, di atas dunia itu dia telah melakukan satu kezaliman ke atas individu yang lain. Dalam masa yang sama, individu ini telah menuntut di hadapan Mahkamah Qadil Jalil, maka orang ini kena membalas semula apa yang dizalim ke atas dunia itu. Bayar pakai apa? Bayar pakai pahala dia. Ambil pahala dia, bayar sehingga habis pahala pada diri dia. Masih ada hutang dengan orang yang dizalimi itu, terpaksa pula dia ambil dosa orang itu, dipikul di belakang pundaknya. Kata Rasulullah, hadzal muflis fil akhirah. Inilah muflis fil akhirah. Habis semua. Tetapi kata Allah dalam hadis kursi ini, illa saum, kecuali puasa. Dalam puasa, wa ana ajzi bi illa saum li. Kerana puasa ini untuk aku. Kata Allah, puasa untuk aku. Wa ana ajzi bi, dan aku akan balasnya tanpa had dan batas. Bukan 700, bahkan lebih. Mengapa jadi begini? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, ini kerana puasa ini sangat berkaitan rapatnya dengan sabar. Puasa kita mesti kita depan dengan sabar. Tuan-tuan, bila balik rumah tuan-tuan tengok roti John. Nak matai di mana? Kan? Tapi ini roti, ini John. Dua-dua kita beli pakai duit kita, tak curi. Tetapi oleh kerana ini Ramadan, aku kena sabar. Tuan-tuan balik rumah siang hari bulan Ramadan, tengok isteri dah macam kajol lah. Datang tuan-tuan pakai sari pula. Tuan-tuan kata, isteri aku ni dah halal kan? Tetapi halal itu kerana dalam bulan Ramadan kita kena berpuasa dan sabar kerana halal itu, maka Allah Ta'ala beri kita ganjaran, kehebatan. Tuan-tuan tak usah kata isteri, tak usah kata roti John seumpamanya. Tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni kalau tengok lipas lalu pun dah macam tengok kurma syuk tayuk lah tuan-tuan. Punya geram tengok kurma tu, tambah-tambah tengah lapar kan? Macam kurma kita tengok. Tapi oleh kerana Ramadan ini sifat dia sabar, dan sabar ni ganjaran dia syurga Allah. Syurga Allah. Maka sebab itu para sahabat dia berpuasa semata-mata nak dapat ganjaran ini, dan dia bersabar. Dalam satu peristiwa perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengisytiharkan akan 3 orang yang menjadi panglima dalam perang Mu'tah. Di antaranya Rasulullah mengatakan Zaid bin Harithah akan menjadi ketua dalam perang Mu'tah, memegang panji. Kalau Zaid gugur, maka gantinya adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah ibn Rawahah. Maka dalam perang Mu'tah itu, saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Pergilah mereka berperang yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Orang yang pegang panji ini dalam peperangan adalah target man bagi musuh. Kerana apa? Dia guide kepada tentera-tentera. Maka sebab itu dia menjadi orang yang pertama dituju, sehingga kan mula-mula gugurlah Zaid bin Harithah. Syahid Zaid bin Harithah. Maka diambil panji itu oleh Al-Ja'far bin Abi Talib. Bila mana Ja'far memegang panji tersebut, apa yang berlaku? Ja'far pula dituju, diserang bertubi-tubi oleh musuh, sehingga tangannya putus dan terkulai. Putus dan terkulai itu bermakna apa? Kerana ada sakit baki kulit yang apabila kena pada kulit, terkulai tangan Ja'far. Dan Ja'far mengambil panji dengan tangan kirinya. Lalu kerana mengganggu tangan yang terkulai tadi, nak dia berjihad dengan Allah, maka dia pijak tangan kanannya yang terkulai itu, disentak tuan-tuan, biar putus habis. Wah, ini sahabat tuan-tuan. Ni kalau kita kena menggelupur menangis tuan-tuan. Orang tua muda sama dia. Tak usah tengok nak pergi perang, main mengecun tuan-tuan, pegang mengecun tuan.
kena menggelupur menangis, orang tua Allah menangis, ya Allah menyesal, semua disebut yang daripada moyang ni sampai ada mak dia sebut nama punya menggelupur. Ini sahabat Nabi, ini Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan rentak tangan, kasih putus. Mengapa ganggu aku nak berjihad jalan Allah? Bila dipegang dengan tangan kiri, subhanallah, datang pula serangan ke tangan kiri, putus tangan kiri pula. Maka apa dia buat? Panjinya ditekapnya di dadanya menggunakan saki baki tangannya. Bila dia buat begitu, tuan-tuan, nak mempertahankan Islam, maka apa jadi kepada Ja'far bin Abi Talib? Badannya bertubi-tubi ditujah pula dengan pedang, dengan sehinggakan dia gugur. Dan ketika nazak, tuan-tuan, para sahabat datang membawakan air untuk diberi kepada Ja'far bin Abi Talib. Maka apa jawapan Ja'far? Sesungguhnya aku berpuasa, aku nak berbuka di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabatnya mengetahui akan kelebihan kehebatan berpuasa. Tuan-tuan, cuma kita, apabila kita mengetahui akan kelebihan kehebatan Ramadan ini, bagaimana sifat kita dengan Ramadan kita? Sebenarnya Ramadan ini adalah untuk melepaskan kita daripada beberapa perkara yang kita telah lakukan terdahulu. Allah Ta'ala angkat kita. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bagaimana Sayyidina Talha Ubaidillah. Malam ini saya nak cerita, tuan-tuan, dan insya-Allah saya akan tak masa untuk yang lama, 20 minit saja. Sebab lama-lama bid'ah. Surah Ramadan. Bukan saya kata, orang lain kata. Tapi betul semua orang, Ramadan tak selama-lama. Sayyidina Talha Ubaidillah, dia kata satu hari datang dua orang daripada kabilah Bani yang bertemu dengan Rasulullah lalu melafazkan syahadah, yakni memeluk Islam. Bila mana masuk Islam, memeluk Islam dua orang sahabat daripada kabilah Bani ini, salah seorangnya sangat kuat ibadahnya. Dengan salah seorang yang kuat ibadah ini juga dalam masa yang sama sangat kuat jihadnya fi sabilillah. Sehingga kan dia syahid gugur bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat yang kedua tadi, setahun selepas daripada peristiwa syahid sahabat yang pertama, dia pula wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Talha Ubaidillah. Sayyidina Talha Ubaidillah, tuan-tuan, di antara sahabat yang masih hidup tetapi anggota tangannya telah pun sampai di syurga Allah. Ini kerana dalam peristiwa Uhud, bagaimana menunjukkan kesambutan dan kecintaan Talha Ubaidillah terhadap Rasulullah SAW sehingga menjadi perisai, tuan-tuan, sumbangan batang pisang nak menyelamatkan Rasulullah daripada anggota pemanah yang berjaya menawan Bukit Uhud. Ini kerana rentetan tidak patuh dan taatnya sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa jua yang berlaku di bukit di bawah ini, kamu yang menjaga Bukit Uhud jangan turun. Tiba-tiba dalam peperangan Uhud, fasa pertama seolah-olah menggambarkan Islam nak menang dah. Mereka orang yang atas bukit ini, dia tengok bawah sudah menang, ada ghanimah. Dia pun geram, tuan-tuan, dia pun turun untuk ingkar kepada ahli Rasulullah SAW. Tiba-tiba tentera musyrikin ketika itu, kalau tak silap saya, dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid belum Islam ketika itu. Khalid Al-Walid pakar strategi perang, maka dia pun berpatah balik. Dan dia tawan pula Bukit Uhud, maka di situ dia menyerang balas kepada tentera Islam. Maka dalam peristiwa ini kita menunjukkan sejarah menyatakan betapa Rasulullah SAW mendapat luka yang banyak. Dan di antara orang yang pertama Rasulullah adalah Sayyidina Talha Ubaidillah yang lumpuh tangan kanannya. Kerana apa? Kena panahan hampir 100 panahan. Kata Rasulullah, inilah tangan yang telah sampai ke syurga sedangkan tuan badan masih ada di dunia. Hebatnya. Maka Sayyidina Talha Ubaidillah dalam satu malam dia pun tidur dan bermimpi bertemu dengan bersama dengan dua orang sahabat kabilah Bani ini di hadapan pintu syurga. Maka kata Sayyidina Talha Ubaidillah, keluarlah seorang yang menjaga syurga mempersilakan orang yang meninggal setahun selepas yang syahid tadi masuk ke syurga dulu. Menjadi keheranan kepada Sayyidina Talha, mengapa orang yang syahid tadi masuk syurga pula lewat. Orang yang sahabat yang kedua syurga dulu. Maka keluar orang yang menjaga syurga, kata Talha, mempersilakan orang yang syahid tadi masuk pula ke syurga. Kemudian keluar pula orang yang menjaga syurga ini, kata Talha, lalu berkata kepadaku, kau belum lagi akan datang. Maknanya Talha belum lagi masuk syurga, tapi masuk syurga ahli syurga. Maka esok harinya Talha pun cerita kepada para sahabat akan kepelikan dia. Apa tak pelik, tuan-tuan? Sepatutnya orang yang mati syahid masuk syurga terlebih utama.
Tetapi sahabat yang setahun pula yang meninggal selepas syahid sahabat yang pertama masuk surga dulu. Maka kepelikan ini sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, apa yang dipelikkan oleh kalian semua? Kata mereka, ya Rasulullah, tidakkah pelik orang yang gugur syahid tetapi masuk syurga nombor 2 setelah yang nombor 2 tadi pula? Maka Rasulullah, tidakkah orang yang kedua tadi, sahabat yang kedua itu sempat hidup setahun selepasnya? Betul ya Rasulullah. Tidakkah apabila sempat hidup setahun selepasnya, dia sempat berada dalam Syahrul Mubarak, yakni bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Tidakkah orang yang sujud dan duduk bermuhasabah dalam bulan Ramadan itu banyak kelebihannya dan diganjari oleh Allah Ta'ala, tidak ada batasannya? Sehingga kata Rasulullah SAW, di antara orang yang berada dalam bulan Ramadan dengan orang yang syahid tadi, di antara umpama langit dan bumi. Nak beritahu kepada kita kehebatannya orang yang berada dalam bulan Ramadan ini dengan orang yang gugur syahid tadi. Kalau kita memahami, kalau kita bermuhasabah, mengambil peluang dalam bulan Mubarak ini, sudah pasti kita akan diampun dan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kita kena memperingatkan diri kita. Hari ini 15 Ramadan, bagaimana cara makan kita? Adakah cara makan kita masih lagi memikirkan soal kenyang? Aku mesti kena makan kenyang, aku dah puasa 14 jam, aku mesti mencari kenyang. Dan aku kena cari apa makan yang aku terlintas dalam fikiran aku. Aku kena cari kat bazar-bazar. Kalau tak ada dekat dengan sini, aku akan cari sejauh mana, tapi aku nak pastikan apa yang aku nak makan aku dapat. Maka kalau ini ada dalam pemikiran lagi, tuan-tuan, sebenarnya kita pun telah gagal dalam Ramadan. Sedangkan Ramadan mengajar kita supaya kurangkan makan. Kenapa? Kerana kata Rasulullah SAW, aktsarun nas fid dunya shiba'an, aktsarun nas ju'an yaumal qiyamah. Aktsarun nas fid dunya shiba'an, aktsarum ju'an fid dunya fil akhirah. Barang siapa manusia, sesungguhnya inna aktsarun nas, sesungguhnya manusia yang banyak kenyangnya di dunia, mereka lah yang paling banyak lapar di akhirat. Siapa yang paling banyak kenyang di dunia, mereka lah yang paling banyak lapar di akhirat. Allahu akbar. Termasuk saya bimbang bila tengok senarai more, tuan-tuan, subhanallah. Dah cerita ini kan dapat pula kambing sedap tu ni. Kan? Ada cerita-cerita. Dah, ini kita bimbang. Mengapa? Sedangkan Rasulullah menjadikan lapar itu sunnah dia. Lapar sunnah dia. Saya teringat satu kisah akhir, tuan-tuan. Pukul 10 saya berhenti. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya pun nak balik, tuan-tuan. Malam ini malam Isnin. Tak ada apa-apa, malam Isnin saja. Nak ceritanya nak balik lah. Satu hari Imam Malik radhiyallahu anhu, ketika mana nak beriftar jama'i ma'al bersama-sama murid-muridnya, ma'al tulab, maka muridnya pun menghidangkan makanan di hadapannya. Maka bila dia melihat, menyaksikan makanan tersebut, gugurlah air mata Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta, 40 tahun duduk di Madinah, tidak pernah pakai kasut. Bila ditanya oleh orang-orang di Madinah, mengapa wahai guru yang mulia tidak memakai kasut? Kerana aku bimbang tapak kakiku tidak tersentuh dengan tapak kaki Rasulullah SAW. Itu di Madinah. Di Malaysia jangan buat, nanti orang kata kita tidak betul orang ini. Kan? Itu di Madinah. Maka bila dia menangis, murid dia kata, wahai guruku, mengapa kamu menangis? Adakah kami telah melakukan kesalahan kepada kamu? Adakah hidangan kami ini tidak kena dengan selera kamu? Katanya Imam Malik pada muridnya, tidak, sesungguhnya kamu semua, kalian semua adalah murid yang sangat hikmat, yang sangat soleh, yang sangat baik, dan makanan ini sangatlah istimewa. Cuma dia kata, aku teringat satu masa dahulu, sama juga kaedahnya dalam waktu berbuka ini, aku bersama dengan guruku ketika nak berbuka puasa, iaitulah guruku yang bernama Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, yang merupakan cucu Rasulullah SAW. Ketika mana kami menghidangkan makan di hadapannya, lalu dia menyaksikan makanan tersebut, lalu menangis teresak-esaklah dia. Sehingga kan kami bertanya kepada dia, wahai guruku, kenapa menangis teresak-esak? Kerana dia kata, aku teringat akan datukku yang mana satu ketika pernah berbuka puasa bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hanya dengan 3 biji kurma dengan segelas air. Terkadang katanya Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hanya berbuka dengan sebiji kurma yang dibahagi 2.
Aisyah separuh, Rasulullah separuh, dan segelas air. Tetapi katanya Sayyidina Abu Ja'far As-Sadiq ini, itulah makanan berbuka puasa yang begitu nikmat buat Rasulullah SAW dan isteri-isteri baginda. Lalu daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu kepada mereka, mereka telah pun menghidupkan Ramadannya seumpama seolah-olah mereka inilah yang paling banyak dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cuba kita renung, kata Imam Malik kepada diri kita, yang hari ini, yang saat ketika ini berbuka puasa, subhanallah, saya tidak yakin dan tidak merasa orang di Laguna Biru ini, termasuk diri saya, yang hanya berbuka dengan kurma saja. Boleh potong jari tuan malam ini. Tidak. Sudah masih lebih, tetapi cuba kita muhasabah bagaimana ibadah kita, bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan, adakah setanding dengan Rasulullah SAW. Kalau belum lagi tuan-tuan, malulah kita di hadapan Rasulullah SAW. Inikah muka, inikah perut yang nak kita sembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Inikah nafsu yang nak kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana pantang terlintas di pikiran saja mesti kita dapatkan dia. Kalau jadi begini tuan-tuan, maknanya Ramadan kita belum lagi menempati spek yang sebenarnya. Sepatutnya kalau bermula dengan 1 Ramadan, kita masih makan sama macam 2 Ramadan, 2 Ramadan dah mula slow, 3 dan slow. Apatah lagi malam ini separuh Ramadan. Tidak lama lagi kita akan berada di dalam 2/3 Ramadan. Jadi 10 malam terakhir yang mana Rasulullah kita tahu telah mengikat kainnya dengan kuat. Kerana apa? Kerana ini 10 malam terakhir. Bukanlah nak menggambarkan pada kita 10 malam terakhir saja kita bersungguh-sungguh, tetapi sudah sabit lebih lagi daripada bermula 1 sampai akhir Ramadan. Kita kena bersungguh-sungguh, sebab kita ini bukan siapa-siapa. Kalau tidak kerana Rasulullah, kita bukan siapa-siapa. Dan kita nak menjadi siapa-siapa di sisi Allah Ta'ala itu kerana kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Maka sebab itu, rebutlah peluang dalam bulan Ramadan ini. Kita belum tentu ada esok untuk kita kata aku akan sempat 15 Ramadan, belum tentu tuan-tuan. Boleh jadi malam ini tidur, esok dah tak bangkit terus. Besok adalah malam pertama di alam barzah. Sedangkan kita di atas dunia ini menghadapi Ramadan dengan sambil lewa dan lalai dan leka yang di bawah sana, berdoa meminta-minta pada Allah Ta'ala sampai saat ini, ya Allah berilah peluang, bangkitkan aku atas dunia, aku nak sempat nak beramal soleh. Sekali cukuplah dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kita diberi peluang oleh Allah, kita tidak mengambil Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh. Kita masih lagi mementingkan dunia kita yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, maka kita sebahagian daripada kumpulan orang-orang yang rugi. Waliyahudzubillah min zalik. Saya secukuplah sekadar itu untuk malam ini. Semoga kita mengambil dan kita rebut peluang Ramadan yang ada saki-baki ini, memperhebatkan amalan kita. Kalaulah kita kata Ramadan ini macam orang lari maraton, beribu-ribu kilometer, yang bermula dengan larian anak-anak tidak laju, tiba-tiba bila dibunyikan loceng, tuan-tuan kena speeding. Sebagaimana larian maraton, bila sampai saat-saat akhir kita kena lari dengan laju supaya kita tidak gagal. Begitulah sifatnya Ramadan. Bila pertengahan kalau kita masih lagi berlari-lari anak, kita akan tertinggal, dan ketinggalan untuk merebut nikmat-nikmat Allah di dalam bulan Ramadan. Di antaranya apa? Kelebihan bertadarus, kelebihan membaca Quran. Kelebihan apa dia? Bersahur pagi. Kelebihan ketika nak berbuka puasa. Maka kalau kita tidak ambil pengajaran dan kita tidak mengislahkan semula niat kita dalam bulan Ramadan ini, bukan sahaja semata-mata ia fardu ya Allah, tetapi kami menganggap ini adalah merupakan hadiah yang tak terhingga daripada Allah Ta'ala, dan kami kena ambil betul-betul hadiah ini, supaya hadiah ini tidak sedikit pun terlepas. Kalau 100 lah kami nak ambil untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar itu tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, minta maaf, minta ampun. Kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara yang menyinggung hati-hati tuan-tuan semua, tuan-tuan, inilah Ramadan, nak membetulkan hati-hati kita. Tuan-tuan, yang paling banyak nak dibetulkan adalah hati orang yang bercakap. Mudah-mudahan sahaja saya terkesan dengan tazkirah yang disampaikan pada malam ini, dan kita berubah, dan kita boleh menjaga makan kita, supaya dengan makan ini akhir sekali mengakibatkan kita malas untuk ibadah.
untuk menghidupkan malam Ramadan. Sebab itu berwaspadalah dengan makan. Jangan kita menjadikan perut kita sebahagian daripada perut yang merupakan perut membuat kita malas daripada ibadah, daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.